الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Yang bermaksud dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selalu kamu lari daripadanya. Sadaqallahul Azim, surah Qaf ayat yang ke-19. Muslimat hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, perkara yang pasti itu adalah dekat. Begitulah kematian. Suatu yang pasti. Justru ia adalah sangat dekat. Tetapi malangnya ramai manusia lupa hakikat ini. Kematian yang dekat dirasakan masih jauh. Lalu hiduplah majoriti manusia dalam keadaan lalai leka, seolah-olah mereka tidak akan mati. Sedarkah kita bahawa setiap manusia telah bertunang dengan kematian? Lahir sahaja kita ke dunia ini, kita dijodohkan dengan kematian. Bertunang sesama manusia belum tentu berakhir dengan perkahwinan sampai ke jenjang kelamin. Ramai mana orang bertunang putus di tengah jalan. Bertunang dengan orang lain, nikah dengan orang lain. Tunang dengan Tok Imam, nikah dengan Tok Bila. Bukan Tok Bila sini. Orang kata tak ada jodoh. Ada pun bertunang dengan kematian, jodoh kita pasti sampai. Sebab janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas pasti akan merasai mati. Nak tak nak kita akan mati. Kehidupan kita akan berakhir. Ajal kita akan sampai. Semakin hari kita semakin mendekati saat itu. Walaupun kita tidak tahu bila, masa, tempat, sebab kematian yang akan berlaku kepada kita. Tapi yang pasti hari ni, malam ni, sedetik lagi kita menghampiri saat itu. Justru apabila usia sudah meningkat, bererti umur kita bukan semakin panjang tapi semakin pendek. Maka ucapan menyambut hari raya, menyambut hari lahir, sepatutnya bukan selamat panjang umur, tapi selamat pendek umur. Sebab semakin pendek,
Nah, ni umur 60 tahun sambut birthday. Selamat panjang umur. Jadi tak kena ayat tu. Nah. Kena ubah lepas ni. Hak 60-70 sambut birthday, selamat pendek umur. Tak lena tidur malam tu. Sa'id bin Musayyab, bila cukup umur 60 tahun, dia beli kain kapan. Dia beli kain kapan untuk diri dia. Sebagai persiapan untuk hari dia balik menghadap Allah Ta'ala. Nah, kata dia seharusnya orang yang memasuki umur 60 tahun, dia memiliki kain kapan. Dia beli kain kapan untuk diri dia. Sebagai persiapan. Jadi hadiah yang terbaik untuk sambut birthday orang umur 60-70, berilah kain kapan. Ramai balik awal lepas ni. Beli kotak kain kapan tu, ada. Beri hadiah. Nah. Jadi kita duduk besar hari lahir. Cerita hari lahir 70 tahun lepas dah. Cerita hari lahir 60 tahun lepas dah. Jadi untuk apa nak diperbesar lagi, nak diperbesarkan lagi hari lahir tu? Untuk apa nak didoakan lagi hari lahir itu? Sebab dia sudah berlalu dengan selamat. Yang perlu kita besarkan bukan hari lahir, tapi hari mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Yang bermaksud dan berjaga-jagalah kamu. Yauma, satu hari. Hari apa? Turja'una fihi ila Allah. Kamu dibawa balik kepada Allah Ta'ala pada hari itu. Kemudian tiap-tiap dia akan disempurnakan balasan di atas apa yang telah diusahakannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Allah Ta'ala suruh kita beringat hari mati kita. Hari kita dibalikkan kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah merupakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat ni mengingatkan kita hari kita balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita berjaga-jaga, bersiap sedia daripada azab yang terjadi pada hari kita dikembalikan kepada Allah. Sebab hari itu tiap-tiap orang akan dihisap amalan dia. Dan masing-masing akan mendapat balasan di atas apa yang telah diusahakannya. Bayangkan detik kematian. Kata ulama, ziarahilah jenazah, lawatilah mayat. Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ketika jenazah saudara mara kita, sahabat kenalan kita terbujur kaku, cuba bayangkan itu adalah kita. Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, bila kamu terkenang kepada orang yang mati, maka anggaplah dirimu sudah seperti mereka. Makna bila tengok jenazah, tengok mayat, ingat diri kita. Lepas ni giliran kita pula mengalami nasib yang sama. Kita akan tinggalkan dunia ni, kita akan tinggalkan anak bini kita, keluarga kita. Kita akan berpisah dengan harta benda kita. Lepas ni kita juga akan dibalut dengan kain kapak. Lepas ni kita juga akan sorang-sorang duduk dalam kubur. Nabi SAW bersabda, lam ya'ti al-qabr yam illa takallama. Tidak berlalu satu hari kepada kubur
malaikat kubur berkata-kata. Fayaqul qabr, lalu berkata kubur, ana baitu wahdah, ana baitu ghurbah, wa ana baitu turab, wa ana baitu dud. Kata kubur, akulah rumah keasingan, akulah rumah keseorangan. Akulah rumah yang dipenuhi tanah, dan akulah rumah yang dipenuhi ulat-ulat. Setiap hari, setiap detik, setiap saat, tanah bercakap, kita tak dengar Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa kubur ni sentiasa mengingatkan kita bahawa jaga-jaga perjalanan hidup kita hari ni. Sebab satu saat masa nanti kita akan berpindah ke alam kubur. Di situ kita akan keseorangan, keasingan. Rumah tu dipenuhi tanah, dipenuhi dengan ulat-ulat. Sayyidina Umar Abdul Aziz, bila dia dilantik jadi khalifah, tubuh dia jadi kurus. Tak sampai seminggu jadi khalifah, tubuh kurus. Biasanya orang dapat jawatan besar, tak sampai seminggu naik badan. Makan sedap, tidur lena, hati sedang, pergi mari orang jamu sana sini. Boleh seminggu je tukar saiz seluar baju. Sihat tu ada. Tiba-tiba Sayyidina Umar ni tak sampai seminggu jadi khalifah, tubuh jadi kurus. Turun mendadak tubuh dia. Sehingga orang berasa bimbang. Memikirkan khalifah yang semakin hari semakin kurus tubuh ni. Orang pun pergi ke rumah dia. Orang tanya isteri dia, Rosmah pula Fatimah. Apa jauh lagi? Orang tanya isteri dia, Fatimah, apa yang berlaku kepada khalifah kami? Kenapa tubuh dia menjadi sedemikian rupa? Lalu jawab Fatimah, wallahi, bermula hari Umar dibai'ah dilantik menjadi khalifah, bermula malam tu dia tak boleh tidur malam. Dia tak lena tidur. Sebab memikirkan amanah, memikirkan saat dia menghadap Allah Ta'ala untuk dipertanggungjawabkan setiap amanah yang diserahkan kepada dia. Ibn Ziyad, seorang ulama yang terkenal di zaman itu, bila tengok fizikal Sayyidina Umar ni yang semakin kurus, semakin hari semakin kurus ni, kata Ibn Ziyad, Umar, aku kenal lama kamu ni, kita berkawan lama. Dahulu kamu ni orang yang berisi tubuh badan. Dahulu kamu ni orang yang berbaju nipis, kain nipis, melambangkan kebangsawanan keluarga kamu. Kamu berteman anak-anak orang kaya, anak-anak bangsawan. Tetapi kenapa sekarang, setelah kamu dilantik jadi khalifah, tubuh kamu menjadi sedemikian rupa? Dengar kata-kata Sayyidina Umar, kata-kata Ibn Ziyad ni menangis Sayyidina Umar. Kemudian dia jawab soalan Ibn Ziyad. Kata dia, wahai Ibn Ziyad, cuba kamu fikir, kamu renung 3 hari selepas kematian aku. 3 hari selepas aku dikebumikan ke dalam tanah, bersemadi jasad aku dalam tanah. Tidakkah waktu itu kamu akan dapati aku ini sangat menjijikkan, sangat mengotorkan? Habis jasad, habis tubuh penuh dengan ulat-ulat. Walaupun di dunia ni aku bergelar khalifah,
Ya, hari ni aku khalifah, aku berjawatan besar, aku menguasai Baitul Mal, arahan aku saing je, duit boleh keluar banyak mana. Tapi bila aku mati esok, tak ada beza aku dengan orang lain. Aku seorang-seorang duduk dalam tanah, masuk jasad aku je ulat akan 1000. Nah, bila masuk jasad manusia ke dalam tanah, jasad yang dipenuhi dengan daging, dengan lemak, dengan bau busuk, dengan bau hanyut, dengan perut yang pecah. Jawab dia bersarang ulat-ulat pada jasad tu. 100 kilo berat badan masuk dalam bumi. Ulat kata KFC. Dia ratah habis setiap juzuk, setiap ici daripada jasad tu. Sehingga akhirnya tinggal tulang belulang. Inilah kehebatan Umar Abdul Aziz. Kehebatan dia bukan sebab khalifah dia, bukan sebab jawatan dia, bukan sebab bangsawan dia, tapi sebab dia ni orang yang sangat kuat ingat kepada kematian. Seperti mana datuknya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, orang yang sentiasa mengingatkan kepada kematian. Satu hari Sayyidina Umar, dia lalu majlis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni ulama besar sahabat. Surah Al-Bayyinah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala perintah baca pada Ubay bin Ka'ab. Satu surah Allah Ta'ala suruh Nabi baca pada Ubay bin Ka'ab. Surah Al-Bayyinah. Menunjukkan betapa hebatnya kedudukan sahabat ni. Nah. Jadi Sayyidina Umar satu hari dia lalu majlis Ubay bin Ka'ab. Kebetulan hari tu Ubay bin Ka'ab ni dia baca firman Allah Ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka, sungguhnya mereka akan ditanya. Ni cerita hari kiamat, kaki tak boleh bergerak, kena tahan. Kena soal siasat abi hamalat. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian pasti kamu pada hari itu akan ditanya satu persatu tentang nikmat. Berhubung dengan nikmat-nikmat. Bila dengar syarahan Ubay bin Ka'ab, tongkat yang asal duduk dalam genggaman Sayyidina Umar tu, tiba-tiba jatuh terbalik. Sayyidina Umar jatuh pingsan. Orang pun agak Sayyidina Umar bawa balik rumah dia. Selepas tu sebulan penuh Sayyidina Umar sakit. Inilah sifat Sayyidina Umar. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat berjaga-jaga amalan. Sebagai persiapan untuk hari dia balik menghadap Allah Ta'ala. Sama dengan cicit dia, Umar Abdul Aziz, sehingga digelar Khalifah Ar-Rashidin Al-Khamisah. Khalifah Rashidin yang kelima. Jadi kita kena lawat jenazah, lawati mayat untuk mengingatkan kita kepada kematian. Akan tiba saat waktu kita juga akan melalui detik-detik saat yang sama, nasib yang sama. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia pernah berkata kepada kaum kerabat dia, sahabat-sahabat dia. Dia kata, ketika kamu semua telah mengebumikan aku, bila aku mati nanti, kamu kebumikan jasad aku. Janganlah segera kamu kembali, mun jangan balik selalu, kata Sayyidina Amr. Mun jangan balik selalu bila mu kebumikan jasad aku. Berilah sikit masa untuk aku membiasakan diri dengan alam yang baru dan asing itu. Temangku sekejap,
Ni kebimbangan Sayyidina Amr. Bila aku duduk dalam rumah tu seorang-seorang, mu jangan tinggal teruh aku. Maka di situ kata ulama sunat kita ni, bila ring jenazah ke kubur, jangan terus balik. Duduk sekira-kira masa melapah sakau lembu. Baru ni korban. Bila sembelih, nah, kita lapah kulit, siang daging, potong tulang, lebih kurang 20 minit siap. Secara gotong royong. Makna duduk sekejap. Doakan untuk saudara kita. Nah. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yunawwiru ahlal kubur bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah menerangi penghuni-penghuni kubur kerana berkat doa aku ke atas mereka. Maknanya apa? Maknanya kita orang hidup ni, bila kita lalu kubur, kita pergi kubur, kita doa penghuni dia. Allah maghfir lahum warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Doa kita akan menerangi kubur orang-orang Islam yang kita doakan mereka. Innallaha yunawwiru ahlal kubur bisalati alaihim. Itu cerita Nabi SAW waktu malam. Kalau Nabi tak ada di bilik isteri Nabi tahu Nabi ada di mana. Pok Nabi ialah kubur Baqi' Ar-Rarqa'. Kubur Baqi'. Itulah tempat Nabi duduk waktu malam bila Nabi tak ke mana-mana. Nabi duduk di kubur Baqi' yang bersemadi banyak jasad sahabat di situ. Nabi berdoa sepanjang-panjang untuk para sahabat. Maknanya Nabi ni bukan cakna kepada sahabat yang hidup, bukan fikir umat akan datang. Nabi juga cakna kepada sahabat yang sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pula kalau tak ada rumah malam, bini pening kepala, kedai mamak mana? UA, Takwa, ke kedai janda mana? Tu kita. Nabi SAW waktu malam kalau tak ada di rumah, Nabi berada di kubur Baqi'. Nabi berdoa. Sebab doa Nabi menyebabkan cahaya kepada penghuni kubur. Maka di situ disunatkan kita bila lalu ke kubur, walaupun tak berhenti lalu kereta motor, tengok kubur je, jangan semata-mata lalu. Salam sepatah untuk penghuni saudara kita. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ataupun Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin. Boleh. Yang mudah sekali Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup. Kemudian doa sepatah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nak sambung lagi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghallazina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ini disebut dalam Quran. Doa untuk saudara yang sudah mati. Jadi salam kita tu didengar oleh ahli kubur. Kalau dalam kubur kita, bila kita beri salam, dia dengar. Bukan dia jawab salam kita. Cuma kita atas dunia kita tak dengar jawab dia jawab salam kita. Muncul tak dengar. Kalau dengar, pak-pak tayar duduk atas. Dia cerita lain pula. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bila sebut sakaratul maut, bila sebut kematian ni, di sana ulama ingatkan kita, mati ni dia akan berlaku kegoncangan kepada keimanan kita. Iman kita akan digoncang, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada 6 kegoncangan sakaratul maut yang benar-benar menguji keimanan seseorang. Yang pertama,
Mati ni dia datang tiba-tiba. Mati ni dia datang mengejut. Tahukah kita bila mati kita, di mana mati kita, sebab apa mati kita? Siapa orang boleh jawab soalan ni? Orang cerdik, orang bijak, Tok Nujung, ahli sihir. Siapa pun tak boleh jawab. Moga mati ni rahsia Allah Ta'ala kepada manusia. Kalau kita ni macam produk hak banyak hari ni ada tarikh expired, senang. Atas tekak tu ada tarikh dah. Jadi senanglah kita. Jadi kita ni tak tahu mati kita bila. Nah. Duk rasa panjang-panjang lagi umur. Tengok-tengok dulu pada tok kiri dia. Dulu pada datuk dia, dulu pada ayah dia. Nah. Moga mati dia tak kena muda, tak kena sehat, tak kena kaya. Ramai orang terpedaya dengan muda. Dia kata hidup aku ni awal lagi. Orang agak kata lisa badrin, bulan belum kelihatan. Hari siang lagi, cerah lagi. Malam baru balik rumah main sepuah-puah dulu. Mana umur muda lagi. Ayah sihat lagi, tok sihat lagi. Tok siap nikah anak dara seorang lagi. Mana sihatlah tu. Cucu ni kau rasa senang hati, rasa selesa hidup. Tengok-tengok cucu aksiden, lampu motor, patah tekak, mampu kerat. Nah. Maknanya mati dia tak kena muda. Begitu orang memikirkan dia sihat, dia rasa sedar hidup dia. Sedangkan hak sakit 3 kali Yasin baca tak mati-mati lagi. Nah, dia rasa dia sihat. Ramai mana hak mati sihat, atas jalan raya kebanyakannya hak mati sihat tu. Nah. Begitu orang kaya, dia merasakan dengan kaya dia boleh bertahan hidup lebih daripada orang miskin. Tengok-tengok hak kaya lah banyak mati awal daripada orang miskin. Nah. Hak kaya lah banyak penyakit. Nah, hak miskin tua tak ada penyakit lagi. Hak kaya 40. Kecil manis, darah tinggi, jantung, gout, stroke. Tak padan dengan harta banyak, penyakit macam-macam. Nah, hak tak ada duit pula, segar walafiat, sihat. Nah, boleh pergi mari. Padahal duit tak ada. Hidup kait pagi, makan pagi, kait petang, makan petang. Kau tengok orang gila tu, tak tahu demam dia waktu mana. Padahal tidur tepi jalan. Makan dalam tong sampah. Nah, orang kata kuman, bakteria, segala-gala masuk dalam perut dia. Tapi sihat walafiat. Tak ada demam. Hak kaya ni ada doktor peribadi. Lepas demam, lepas sakit, kesudahan, mampu kerat, habis. Jadi apa makna kaya? Itulah kita antumul fuqara indallah wallahu wal ghaniyul hamid. Semua ni kata Allah papa ke dana. Papa ke dana di sisi Allah. Dan dia Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita pernah menyaksikan peristiwa 2004, 26 Disember. Iaitu peristiwa tsunami. Hari itu, hari sama, detik sama, masa sama. Ratus ribu manusia mati. Masih segar dalam ingatan kita bergelimpangan mayat. Adakah orang yang mati hari itu mereka sedar bahawa mereka akan berkubur beramai-ramai pada hari itu? Tidak. Nak cerita mati ni mengejut. Masih ingat tahun 2011 ke apa? Yang apa ni kapal terbang langgar WTC Washington. Sehingga mengorbankan ribuan nyawa. Waktu tu. Adakah mereka yang terkorban serentak hari itu, mereka tahu mereka akan mati serentak pada hari itu? Tidak. Bukan hari itu mereka sedang bekerja dengan baju kod, dengan nektar. Dengan impian masing-masing, cuti nak pergi holiday mana? Nak melancong ke mana? Tiba-tiba ajal mereka serentak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cerita mati ni mengejut. Begitu contoh individu-individu kemalangan jalan raya, mati bunuh diri, mati lemah air, mati sakit. Hari-hari keliling kita. Hari ni ada WhatsApp, ada Facebook, ada media sosial.
Hari-hari, setiap detik, setiap saat, pagi petang, cerita datang kepada kita, orang mati, orang mati, orang mati, orang mati. Kalih hari ni. Nah, ada satu syair Arab yang masyhur tentang perkara ini. Dia kata apa? Berapa ramai anak-anak muda yang senang bermain pagi petang, sedangkan kain-kain kapannya sudah mula dikoyak orang, tapi dia tak tahu. Orang muda duk main pagi petang, dia ingat umur dia panjang, padahal kain kapang dia siap dah. Pernah kita dengar orang muda mati, oh minta maaf, kena tak tangguh pengebumian dia sebab dia muda sangat. Kau ada sangat orang tua je. Sebab budak sangat ni 3 hari lepas ni baru kita tanam dia. Dah. Mati hari tu kain kapang dia ada dah. Kain kapang tu ada dah. Kalau hak muda kain kapang dia siap, takkan hak tua tak siap-siap lagi. Itu kata tadi cukup umur 60, sambut birthday, hadiah kain kapang. Nah, mudah. Beri terus kain kapang. Nah. Baik. Maknanya tenungan kain kapang tu dah ada nama dah di sisi Allah Ta'ala. Ni hak siapa, ni hak siapa, ni hak siapa. Orang jahit dia, orang tenung dia, orang potong tu ada nama dah. Nah, saya pergi kuliah satu surau, terkejut. Siapa-siapa surau tu, pintu duduk tengah, kiri kanan pintu tu, tahu dihias dengan apa? Dengan keranda. Keranda kiri kanan. Kita masuk kat tengah-tengah keranda pintu, sedang balik pintu tu, lalu keranda kiri kanan, standby keranda. Oh, hebat sini. Nah, keranda, bukan ada orang mati pun, tapi keranda dah standby dah. Nah, setengah tempat pula kotak-kotak comel tersusup. Sekali tanya kotak apa comel? Ni pengurusan jenazah ustaz. Oh, kejut kita. Kain kapang rupanya. Comel hari ni. Siap semua dah dalam kotak. Padahal bukan ada orang mati, tapi dah standby dah. Nah, orang kata keranda hari tu, kiri kanan tu, kita masuk dalam tu, patut keranda tengok jemaah, ya Allah, semua orang pencen veteran. Nah, 60, 70, sakit pinggang, sakit belakang, sakit orak, kecil manis, darah tinggi, berebut cari dinding, cari tiang. Sebab umur rapat dinding. Nah, minta maaf lah orang rapat dinding tu. Nah, cakap pun lebih kurang juga. Baik. Apa tu standby dah? Sebab jemaah-jemaah di situ kebanyakannya orang-orang yang menunggu masa. Nah, kita ni hanya menunggu masa hari ni, kita kira giliran orang. Dia, minggu lepas orang ni, esok, dia dah, kita dah tu. Tunggu giliran je kita ni. Berapa ramai anak kecil yang diharapkan lahir menjadi orang yang hebat, tapi mati sejurus selepas dilahirkan. Allah, biasa dengar baby mati. Lahir-lahir mati. Nah, tali pusat terbelit ditekak. Doktor tak sempat nak selamatkan dia. Lemah. Tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir. Tak ada tengok dunia. Tak ada kenal mak bapak. Tak ada merasa susu ibu. Padahal anak ni tak ada dosa. Sekejap je. Dah dipanggil balik menghadap Allah Ta'ala. Cuba kita fikir renung. Kalau anak hak kecil itu tak ada tengok dunia, dah dipanggil balik. Kita ni 40 tahun dah hidup. 60 tahun, 50 tahun dah hidup. Kalau hak baby tu Tuhan panggil mengejut, takkan kita ni panjang lagi perjalanan hidup kita. Apa istimewa kita nak banding dengan baby yang tak ada dosa? Sedang kita ni siang malam, pagi petang bergelombang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Berapa ramai anak-anak gadis yang dihias indah pada malam pengantinnya.
rupa-rupanya keesokan hari orang datang untuk mengurus jenazah dia. Biasa dengar bakal pengantin mati. Esok dah majlis dia yang diidam-idam, yang ditunggu-tunggu sekian lama. Persiapan berbulan-bulan. Nak tunggu hari tu, saat tu. Tiba-tiba malam tu orang kata persiapan last minute. Ada lagi tertinggal beli barang. Kerja, pergi pasar. Pergi bandar. Nak pergi dengan kereta jeng, naik motor. Wai suku, hak bawa pada 3 suku. Accident malam tu, cah kepala. Keesokan harinya orang datang bukan makan kenduri dia, tapi urus jenazah dia. Iring jenazah dia ke kubur. Nak cerita mati ni mengejut. Tak kira nak kahwin esok, baru nak lahir ke dunia, orang muda mati ni mengejut. Maka di situ kita kena buat persiapan sebaik-baiknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala secara mengejut. Yang kedua, mati ni sangat menyakitkan. Mati-mati ni sakit. Kata ulama, sebagaimana proses lahir manusia ke dunia ini. Ibu-ibu, ingat pengalaman melahirkan anak hari tu sakit tak? Sakit tak? Bertaruh nyawa. Dunia hak luar ni sempit, sesempit-sempit waktu tu, betul tak? Waktu mengerang nak melahirkan anak tu. Nah, ayah-ayah tak rasa cakap pun sama juga. Nah, ibu-ibu ada pengalaman tu. Pengalaman saat melahirkan anak, mengerang nak melahirkan anak tu sakit. Sempit, gelak segelak-gelaknya waktu tu. Maka begitulah cerita roh keluar daripada jasad. Seperti melahir ke dunia, bertaruh nyawa ibu nak melahirkan seorang anak. Begitulah cerita roh nak keluar daripada jasad. Bahkan cerita roh nak keluar daripada jasad berganda daripada cerita ibu nak melahirkan anak tadi. Untung ibu-ibu ni ada pengalaman tu. Ibu-ibu ada pengalaman melahirkan anak. Macam mana rasa sakitnya melahirkan anak, sempitnya saat melahirkan anak, sesak nafas saat melahirkan anak. Begitulah cerita roh nak ditarik keluar esok. Dan cerita roh ditarik keluar, berganda sakit nak banding dengan sakit melahirkan anak. Ketika roh hendak berpisah dengan jasad yang sebelumnya ikatannya begitu akrab, sesekali ketika tangan kita terluka oleh pisau, sikit terhiris pisau, kita dah mengaduh-aduh, sakit, pedih. Kok tu kita tak tahan dah. Cerita roh dia tarik keluar ni bukan ibarat terpotong pisau, terbakar api. Cerita roh ditarik keluar ni sakit dia ibarat dilibas dengan 300 libasan pedang. 300 libasan pedang. Ni cerita sakit mati. Di situ Nabi SAW sendiri, Aisyah dia kata apa? Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ma' wa indahu qadahum min ma'. Kata Aisyah, aku tengok dengan mata kepala aku. Aku tengok Nabi di saat kewafatan dia. Di sisi dia ada bekas air. Lalu Nabi ambil air sapu muka, sapu dahi dia. Summa yakul. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesakitan kematian, keperitan kematian ataupun kemabukan mati ini. Siapa Nabi berdoa kepada Allah minta diringankan sakaratul maut, diringankan penderitaan kesakitan di saat itu. Ya Allah, ringankanlah penderitaan kematian aku ini. Sehingga Aisyah dalam riwayat yang lain dia kata apa? Ma aghbidu bihawni mauti ahadik.
ba'dallazi ra'aitu min syiddati mauti Rasulullah. Aku tidak cemburu melihat seseorang yang mudah mati dia. Orang yang mudah mati tak sakit. Nah, berobat di hospital, ditidurkan dalam keadaan koma, tiba-tiba menghembuhkan apa? Tak ada sakit. Tak nampak sakit dia kat mana. Kata Aisyah, aku tak cemburu tengok seseorang yang mudah mati dia. Seolah-olah tak ada penderitaan saat kematian dia. Setelah mana aku tengok dengan mata kepala aku sendiri betapa syiddah derita sakitnya kematian yang dialami oleh Nabi SAW. Sebab apa Allah Ta'ala rasakan Nabi sakit sedangkan Nabi maksud? Sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi ke darjat yang tertinggi. Ada pun kita orang beriman umat Nabi SAW ni, kita akan rasa sakit saat itu sebab Allah Ta'ala nak kafarah dosa kita. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ukhriju ahadan minad dunya uridu aghfirullah hatta astawfiya min kulli khati'ah fi unuki bisa kami fi badi wa ikhtari fi rizki. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, kata Allah, aku tidak akan keluarkan seseorang daripada dunia ini, orang yang aku nak beri keampunan kepadanya, sehingga aku sempurnakan setiap kesalahan yang ada pada dirinya dengan sakit pada tubuh badan dan sempit pada rezekinya. Maknanya, orang Tuhan sayang, orang yang Allah telah pilih akan dapat keampunan semua dosa-dosa dia, orang ni Allah Ta'ala tak mudahkan mati dia. Dia tak akan mati mengejut. Melainkan sebelum mati dia, dia akan diuji dengan sakit dulu. Diuji dengan sakit dulu. Inilah rahmat Allah Ta'ala kepada kebanyakan kita ni. Masuk umur 40 kena kecil mani. Kena darah tinggi. Kena gaul. Jantung. Macam-macam penyakit yang ada kata, orang kata penyakit ni siapa akan mati. Maka ubat sekadar bertahan je. Orang kecil mani. Maka ubat baik kecil mani tak baik. Bertahan gitu. Darah tinggi baik tak baik. Nah. Hak dalam internet, dalam iklan tu boleh tulis semua. Saya setelah makan produk ini selama 2 minggu, kecing manis saya hilang 100%. Dahulu saya 30 tahun kecing manis. Boleh tulis. Nah, orang pun baca 30 tahun 2 minggu hilang, aku baru 3 bulan 15 kali masuk hospital. Akhir beli obat tu. Buang obat hospital ni. Makan 3 hari tengok hilang sungguh kecing manis, tapi dengan tuan-tuan hilang masuk kubur. Boleh tulis. Boleh reka. Nah. Tapi kita baca atas kebanyakan. Hak kecil manis berobat bertahun-tahun lamanya ni, kesudahan mati, kecil manis tu. Hak kena jantung. Lepas repair, lepas berobat sampai luar negara, kesudahan mati, jantung tu juga. Nah. Dan sebab apa Allah Ta'ala tak baikkan penyakit ni? Sebab Allah Ta'ala sayang. Dengan sebab sakitlah kita ingat dia. Waktu sihat tak ingat. Contoh demam. Kena demam 2 hari, dia pahit mulut, pening kepala. Nah, temperature 40 sampai kelopok mata tu panas, nak tidur tak lena. Kau tukang picit kita boleh pukul 12, mampu keras. Anak bini tak ada habis lena habis dah. Kita waktu tu sorang-sorang tak boleh tidur. Dengan kepala pening, dengan tubuh tidak bermaya. Jawab dia apa? Allah, Allah, Allah. Nah, nak bergantung dengan doktor, maka obat dia tak kubah. Nah, azan tu saya sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف ودرجة علية الرفيع ومعصم القوم المحمود الذي وعدناك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi demam 2 hari tu kita dah insaf, kita dah sedar. Nah, mulut kita Allah, Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan pertolongan Allah, segala-galanya Allah. Sebab waktu tu dunia hak luar jadi sempit kah? Sempit dah. Tak ada makna dah. Rumah yang besar, kereta yang mewah, duit yang banyak, selera makan tak ada dah. Tubuh kita sudah tidak bermaya, terletak tak kata. Mujur orang suap makan je. Mujur ada orang cara je. Tapi sayang bila sembuh, lupa balik. Itulah banyak berlaku. Dan bila dapat nikmat, kita akan dikaburi oleh nikmat tu. Nah. Seterusnya, yang ketiga, melihat wajah malakul maut. Orang nak mati ni akan dapat tengok malaikat. Malaikat ni waktu kita hidup kita tak nampak dia. Tak usah ikhtiar usahalah dengan alat moden macam mana pun tak akan nampak malaikat. Tapi cerita orang nak mati dia akan nampak malaikat. Malaikat Israel ni, malaikat yang cabut nyawa. Malaikat ni dia akan datang berbeza. Orang soleh dengan orang fajir. Orang beriman dengan orang kafir. Wajah yang berbeza. Kalau yang nak mati tu orang soleh, orang beriman, malaikat dia akan datang dengan wajah yang comel, yang berseri dengan bau yang harum. Yang menyebabkan orang yang nak mati ni, bila tengok wajah malaikat je, menyokong mulut dia kata la ilaha illallah. Tengok malaikat tu beri sokongan dah. Walaupun berat satul maut ibarat ditetok 300 bilasan pedang tadi, tengok wajah malakul maut beri sokongan dia. Mulut dia ucap la ilaha illallah. Ada pun orang kafir, orang fajir, malaikat dia akan datang dengan wajah yang sangat buruk. Dengan wajah yang sangat bengih. Nah. Dengan bau yang sangat busuk. Yang menyebabkan orang yang nak mati ni adalah sakit seratul maut tidak terhingga. Tengok wajah malakul maut menambah siksaan atas dia. Sehingga mulut dia tak mampu nak ucap la ilaha illallah. Sebab tu muka dia berkerut-kerut. Nampak muka menahan kesakitan. Sebab tengok wajah malaikat. Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan malakul maut. Kata Nabi Ibrahim, saudaraku malakul maut, mu tunjuk aku wajahmu waktu mu ambil nyawa orang berdosa. Kata malakul maut, Ibrahim, mu jangan minta, mu tak kuat. Mu tak kuat nak tengok wajah aku waktu tu. Nabi Ibrahim kata, aku sanggup.
Lalu kata malakul maut, kalau begitu mu paling muka belakang. Nabi Ibrahim paling ke belakang. Bila Nabi Ibrahim balik semula ke depan, nampaklah Nabi Ibrahim susuk tubuh yang hitam menghantu. Nah, seluruh diselubungi kehitaman. Mulut, lubang hidung keluar asap, keluar api. Serta merta pengsan Nabi Ibrahim. Bila sedar balik, Nabi Ibrahim kata, "Hei saudaraku malakul maut." Malakul maut tu dah balik wajah asal dia dah. "Hei saudaraku malakul maut. Cukup orang berdosa ni diazab, dihukum dengan melihat wajahmu. Sudah memadai. Orang yang buat dosa tu cukup seksaan dia tengok wajah malakul maut." Nah, mana cerita wajah itu memberi seksaan kepada orang-orang kafir. Yang keempat, mendengar pujian dan kutukan malaikat. Ni malaikat mana? Malaikat kiraman katibin. Belah kanan tulis kebaikan, belah kiri tulis kejahatan. Malaikat yang menulis amalan kita ni, bila saat nak mati kita, kalau hak nak mati tu orang soleh, malaikat akan puji. Malaikat akan puji atas sembahyang dia, atas sedekah dia, atas kebaikan, beri semangat pada dia. Menyokong mulut dia sebut la ilaha illallah. Ni sokongan amalan. Malaikat akan puji. Abdullah bin Mubarak, waktu nak mati dia senyum wajah dia, senyum bibir dia. Lalu dia baca firman Allah Ta'ala, "Limisli haza falyamil amilun." Untuk mencapai kemenangan seumpama ini, kena kerja sungguh-sungguh orang yang bekerja. Maknanya kena buat amal sungguh-sungguh. Sembahyang sungguh, baca Quran sungguh, sedekah sungguh. Kena buat sungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan saat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia menghembuskan nafas terakhir. Ulama cerita, sebelum tu dia bermimpi. Dia nampak semua amal soleh dia. Di dunia Allah Ta'ala tunjuk dah. Belum lagi firman Allah, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Tu cerita hari kiamat. Setengah orang soleh ni atas dunia Tuhan tunjuk habis dah untuk beri semangat kepada dia. Nah, ada pun orang kafir pula, malaikat akan kutuk dia. Tak sembahyang dia, berzina dia, minum arak dia, kufur kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan menambah lagi sesaan. Sesaan atas sakit satul maut, sesaan atas tengok wajah malakul maut, sesaan lagi atas kutukan malaikat, atas perbuatan jahat-jahat dia waktu di dunia, menyebabkan mulut tak disebut la ilaha illallah. Dan yang kelima, melihat tempat syurga dan neraka. Ini berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW. Orang yang nak mati ni Allah kata tunjuk tempat dia, sama ada syurga ataupun neraka. Hak nampak syurga, nampak keceriaan pada wajah dia. Al-mu'min yamutu bi'arqil jabin, Nabi kata. Orang beriman dia akan mati. Tanda dia kat mana? Arqil jabin. Berpeluh di dahi. Ada dua tafsiran ulama peluh dahi tu. Yang pertama, ulama kata malaikat jiru air. Malaikat siram air sehingga timbul keringat di dahi. Yang kedua, ulama kata simbolik, sungguh dia buat amal. Bersungguh orang kerja sungguh macam mana? Sama berpeluh. Allah Ta'ala tandakan simbol amal soleh dia yang sangat-sangat banyak tu dengan keringat di dahi dia. Contoh kematian yang baik, waktu nak mati dia nampak keringat pada dahi dia. Nah. Dan yang akhirnya godaan syaitan. Ni yang paling berat. Orang nak mati ni syaitan akan goda. Waktu tu syaitan datang bukan lagi tujuan untuk goda, tinggal sembahyang, berzina, minum arak, tak ada masa dah, dah nak mati dah. Waktu tu syaitan akan datang untuk minta dia ni keluar agama Islam. Allah, ni paling dahsyat. Minta tukar agama. Tipu nak tukar agama ni. Nah, syaitan pula dia akan datang mengikut tahap iman seseorang. Kalau iman rendah, syaitan biasa-biasa je. Kalau iman kuat, tok guru ulama,
pangkat besar syaitan akan datang. Jumlah yang besar. Di situlah syaitan dia akan kaburkan pemikiran orang nak mati dengan harta, kereta, perempuan, pangkat, kedudukan. Apa hak dia sayang akan masuk habis dalam kepala. Contoh paling mudah, hak kita tidur malam-malam. Kita nak tidur malam, nak lelak mata letih tu. Tiba-tiba nak lelak mata kita tu, Allah, kereta kat luar kunci ke belum? Nampak. Bimbang takut wifi kita hilang. Anak tengok tikak-tikak tu dah kunci ke belum habis tikak tu. Tengok. Sebab kita dah nak tidur, syaitan dimasukkan harta benda dalam kepala kita. Kita sayang tu. Tiap-tiap malam. Bimbang takut tengah tidur kita nanti orang masuk ke tikak, ambil barang-barang kita. Nak tidur kita, Allah buat suku kat luar tu, 3 suku kepala jadi. Tak rantai lagi tu, nanti dah buat suku, nak kerja esok. Tengok. Kita nak tidur malam-malam tu, habis harta masuk dalam kepala kita. Bayangkanlah tiap-tiap malam kita nak tidur, syaitan goda kita sehingga tak edam kita nak baca Bismikallahumma ya wa'amu. Tak edam kita nak istighfar. Tak edam kita nak kata Allahumma anta rabbi la ilaha anta. Tak edam. Sudah-sudah menguat, innalillah, makukhah. Muncul esok hidup balik. Roh masuk balik. Nampak? Kalau tiap-tiap malam kita tidur tu syaitan ganggu kita, dia bawa habis barang-barang hak kita sayang masuk dalam kepala kita, ni cerita roh nak keluar dah. Lebih-lebih lagi dah. Dia bawa habis harta untuk halang kita sebut la ilaha illallah. Dan saat yang sangat menakutkan lagi, kata ulama, waktu orang nak mati dia akan haus dahaga. Dia akan tiba satu saat haus dahaga orang nak mati ni. Air. Itu cerita bila orang nak mati, ada orang hidup ni siapa perekat dia ambil kapal tak ada air, lalu kok bibir. Orang kata tak telang dah ni, tak apalah kita lalu juga air. Dah. Dia dahaga ni sebab nampak bibir kering. Sebenarnya bibir kering tu di antara tanda kematian yang baik. Tanda kematian yang baik ni, dahi berpeluh, air mata keluar, bibir dia kering. Itu tanda kematian yang baik. Sebaliknya muka berkerut, menahan kesakitan, ada apa ni? Berkedut-kedut, itu tanda kematian yang sebaliknya. Baik. Jadi waktu orang nak mati dahaga yang teramat, di situlah syaitan dia ambil kesempatan. Dia akan jelma rupa orang yang paling dia sayang. Rupa siapa? Mak dia. Itu cerita. Biasa tak tengok orang tua-tua nak mati? Orang tua-tua, perekat dia cucu cicit dah. Tiba-tiba saat dia nak mati tu, ibu, mak, cik, kalau orang Kelantan. Biasanya kalau orang tenat, bila sebut nama mak tu, makna tak lama lah tu. Tak lama lah tu. Orang kata dia tak selesai dengan mak dia. Sebenarnya bukan cerita tak selesai dengan mak dia. Cerita dia syaitan dah jelma rupa mak dia. Sebab apa jelma rupa mak dia? Sebab maknya orang paling pandai memujuk. Orang lain pujuk tak menang, mak pujuk menang. Syaitan jelma rupa mak dia. Kita hak tenang, hak nak mati ni dengar, mak. Sebab apa tak panggil bini dia? Sebab apa tak panggil anak menatu dia? Panggil mak dia. Mak dia mati lama dah. Syaitan jelma rupa mak dia bawa air. Tiba-tiba bila syaitan jelma rupa mak dia tadi bawa air, nak bagi dia, tiba-tiba syaitan kata apa? Kamu kena benarkan agama sebenar Yahudi, Kristian. Allah, cuba bayang waktu tu. Dalam keadaan haus dahaga teramat tu, syaitan di atas rupa mak yang ada sifat penyayang, kasih yang teramat pada anak ni, mu kena percaya, mu kena benarkan agama sebenar Yahudi, Kristian. Bayar kalau imam lemah waktu tu. Innalillah. KO terus. Ini kegoncangan yang sangat dahsyat berlaku saat itu. Tidak ada yang terlepas. Ulama sendiri. Kisah Ibn Arabi. Ibn Arabi ni ulama tafsir terkenal. Waktu dia nak mati, ulama-ulama dalam rumah dia. Ulama-ulama.
Lalu anak dia datang pada dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba keluar mulut Ibn Arabi, dia kata apa? La, tidak. Dia nafi kalimah tauhid. Terkejut ulama-ulama waktu tu. Macam mana seorang ulama besar, bila orang ajar dia mengucap, dia nafi kalimah tu. Tiba-tiba kata ulama selepas tu, dia sedar balik sekejap. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia sedar balik, dia minta air. Lalu anak dia pun bawa air. Anak dia tanya, sebab apa waktu kami ajar kamu kalimah tauhid, kamu nafikan dia? Lalu kata Ibn Arabi, aku tak dengar hak kamu kata, tapi syaitan datang kepada aku untuk membenarkan Yahudi Kristian, aku nafi syaitan. Rupanya syaitan datang. Waktu orang talqin kok luar ni, syaitan talqin kok dalam. Ada la ilaha illallah, syaitan kata Yahudi Kristian. Bertarung waktu itu antara hak dan yang batil. Maka di situlah Allah Taala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Taala menetapkan orang-orang beriman dengan kata-kata yang tetap la ilaha illallah dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Jadi sebab tu kita kena jaga keimanan. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf dan masa yang panjang sebab duduk jauh sangat ni. Assalamualaikum warahmatullahi